Puan Nazura selaku pensyarah kemahiran bahasa Melayu. Kami dari kelas B2 ingin menceritakan kisah Sang Arnab dan Sang Kura-Kura. Saya Muhammad Najib dan Abdul Aziz yang akan menceritakan kronologi kisah tersebut. Saya Siti Zulaikha binti Cik Jaafar yang memegang watak sebagai Sang Arnab. Saya Aini Maisarah binti Muhammad Rosmizi yang akan memegang watak Sang Kura-Kura. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam cikgu. Semua sihat? Ya, cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar tentang tajuk kemahiran bertutur. Okey, Ika, Najib dan Aini bersedia untuk menceritakan kisah yang cikgu bagi kemarin? Sedia, cikgu. Kisah Arnab dan Kura-Kura kan? Betul, Najib. Kalau bersedia, cikgu menjemput Ika, Najib dan Aini untuk ke hadapan untuk menceritakan kisah tersebut. Baik, Baik, cikgu. Okey, bagus. Pada suatu hari, Sang Kura-Kura berjalan di rimba sambil makan angin. Tiba-tiba, Sang Arnab datang menyapa Sang Kura-Kura. Kura-kura, kura-kura. Ada kau di sini ya? Mau ke mana kau? Kata Sang Arnab membuka bicara. Ya, Arnab. Aku tak ke mana-mana, saja berjalan di rimba. Kura-kura, kura-kura. Kasihan aku tengok kau ni. Jalan pun lambat. Bila kau mahu tiba ke destinasi, ha? Ejek Sang Arnab memang suka merendahkan orang lain. Tak apalah, Arnab. Dijadikan aku begini, aku redha. Sang Arnab tidak berpuas hati kerana Sang Kura-Kura tidak mempedulikannya. Lalu Sang Arnab membuat satu cabaran untuk merendahkan Sang Kura-Kura dan memalukannya. Kura-kura, apa kata esok kita berlumba? Saja aku mahu bersaing dengan kau. Tak apalah, anak-anak. Jawab Sang Kura ringkas. Tak kira. Kau mesti bersaing dengan aku. Esok aku tunggu kau di tepi tebing sungai, ya? Keesokan harinya, seluruh rimba datang ke tebing sungai bagi menyaksikan perlawanan antara Sang Kura-Kura dan Sang Arnab. Perlawanan tersebut diketuai oleh Sang Kancil yang merupakan pengadil perlawanan tersebut. Perlawanan tersebut bermula di tebing sungai dan diakhiri juga di tebing sungai. Keadaan sangat hiruk pikuk kerana kedua-dua penyokong peserta sangat tidak sabar mengetahui siapakah pemenangnya, sama ada Sang Arnab ataupun Sang Kura-Kura. Dengan pantasnya, Sang Arnab meninggalkan Sang Kura-Kura yang berjalan perlahan. Pasti sudah jauh ku tinggalkan kura-kura. Garisan tamat pun dah dekat, mengantuk pula aku. Baik aku tidur sekejap. Bila aku terjaga nanti, kura-kura pasti belum memotong aku. Setelah beberapa ketika, Sang Arnab pun berehat di bawah sebatang pokok sambil makan sebiji lobak merah. Dengan rasa mengantuknya, Sang Arnab lalu tidur. Kemudian Sang Kura-Kura datang ke tempat Sang Arnab sedang tidur dan dia menyaksikan Sang Arnab sedang tidur. Dengan pantasnya, Sang Kura-Kura mara ke hadapan. Selepas beberapa minit, Sang Arnab mula terjaga dari tidurnya dan tergesa-gesa menuju ke garisan penamat. Ish, lama pula aku tidur. Mesti sang kura-kura dah memotong aku. Sampainya Sang Arnab di tebing sungai,
sang anak melihat sang kura-kura menerima ucapan tahniah daripada binatang rimba. Dengan rasa malunya, sang anak terus beredar dan meninggalkan hutan rimba tersebut dengan merasa kecewa dan sangat malu kerana diejek oleh binatang lain. Jadi terima kasih kepada Ika, Najib dan Aimi kerana membuat simulasi terhadap kisah anak dan kura-kura. Jadi, cikgu minta korang bertiga membuat pengajaran terhadap kisah tersebut. Jadi, cikgu mempersilakan. Pengajaran yang saya dapat berdasarkan kisah anak dan kura-kura ini, kita hendaklah berusaha dan tidak mudah berputus asa walaupun kita dipandang rendah dan diremehkan oleh orang lain. Dan pada pendapat saya pula, kita mestilah jangan sesekali memandang rendah terhadap seseorang yang kurang berkemampuan daripada kita. Hal ini kerana setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi, pengajaran yang saya dapat buat daripada kisah tersebut, kita hendaklah mengelakkan daripada sifat bongkak dan angkuh terhadap darjat atau kedudukan atau harta yang kita miliki. Hal ini agar kita hidup lebih aman dengan orang di sekeliling. Angin malam membawa nikmat, tidur dalam keadaan utuh. Saya sampaikan kepada muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah simulasi penceritaan kisah sang anak dan sang kura-kura. Jadi penceritaan ini dapat dikategorikan dalam aspek dalam kemahiran bertutur. Jadi kemahiran bertutur ini mempunyai 3 peringkat, iaitu peringkat awal, peringkat pertengahan dan juga peringkat maju. Jadi saya akan menerangkan dari peringkat awal. Pada awal penceritaan ini terdapat seorang guru bertanya khabar kepada murid-muridnya dan murid-muridnya menjawab persoalan guru tersebut dengan menyatakan kabar baik guru. Jadi ini dapat dilihat dari aspek menyoal dan menjawab soalan-soalan yang mudah. Seterusnya, guru tersebut juga meminta murid-muridnya untuk ke hadapan bagi membuat simulasi penceritaan kisah anak dan kura-kura tersebut. Dan guru tersebut juga meminta murid-muridnya untuk memberi pengajaran yang terdapat dalam kisah tersebut. Jadi ini dapat dilihat dari aspek memberi arahan, di mana guru tersebut memberi arahan kepada murid-muridnya untuk membuat sesuatu yang mudah. Jadi saya rasa itu saja dari aspek peringkat awal. Jadi sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya, pada peringkat pertengahan pula, murid-murid perlu menguasai sejumlah 10 kemahiran yang terdiri daripada melakukan deskripsi tentang sesuatu objek atau gambar. Kemudian guru akan bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri kepada murid-murid tersebut, mendeskripsikan pengalaman atau sesuatu peristiwa serta memberi satu arahan untuk melakukan sesuatu. Bagi kemahiran mendeskripsikan pengalaman atau sesuatu peristiwa, murid-murid boleh bertukar-tukar pendapat berdasarkan satu isi. Cadangan aktiviti yang murid boleh lakukan adalah bercerita tentang pengalaman masing-masing. Contohnya, pengalaman sambutan hari kebangsaan di sekolah, pengalaman menonton televisyen dan sebagainya. Selain itu, berdasarkan cerita Arnab dan kura-kura tadi, murid-murid dapat memberi pandangan atau pengajaran berdasarkan apa yang mereka telah baca. Tambahan pula, pelajar juga perlu menguasai kemahiran membuat ucapan pendek dan ringkas serta mengambil bahagian dalam aktiviti perbualan yang mudah. Kemudian, pelajar yang lain akan memberi komen secara mudah serta membuat ulasan, memberi pendapat atau pandangan secara mudah terhadap sesebuah aktiviti yang dijalankan di dalam kelas. Bagi kemahiran menyoal dan menjawab soalan berkaitan peribadi seseorang, suasana persekolahan, persekitaran, suasana di rumah dan sebagainya. Murid boleh bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan suatu topik. Contohnya berkaitan dengan sukan sekolah ataupun contoh yang kita boleh ambil tadi seperti kisah sang Arnab dan sang kura-kura. Murid-murid memberi pandangan dengan pengajaran berdasarkan apa yang mereka lihat dengan lakonan yang dilakukan oleh Najib, Aimi dan Zulaika sebentar tadi. Seterusnya, cerita ini dipersembahkan melalui lakonan
iaitu peringkat maju bagi kemahiran bertutur. Pada penceritaan kali ini dapat dilihat murid-murid melakukan watak sebagai sang arnab dan sang kura-kura dengan begitu mendalami perwatakan masing-masing. Dapat dilihat bahawa murid-murid tersebut dapat berlakon dan bercerita tanpa menggunakan sebarang alat pandang. Malah, murid juga boleh memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertata susila dan melontarkan idea-idea yang bernas. Malah, dapat dilihat mereka amat mahir dalam penggunaan bahasa, pergerakan dan mimik muka untuk melakukan watak masing-masing. Misalnya, sang arnab yang melontarkan intonasi dan nada yang bongkak di samping membuat mimik muka yang sombong. Suara mereka juga dilontarkan dengan jelas, lantang dan bervariasi dengan penggunaan bahasa mudah iaitu kosakata yang sering diungkapkan. Bahasa badan yang digunakan juga jelas menunjukkan bahawa penceritaan mereka sesuai dengan keadaan dan tidak keterlaluan. Hal ini menunjukkan bahawa mereka amat berbakat dan berada pada peringkat maju yang mana mereka ini menguasai pelbagai kemahiran. Baiklah, saya akhiri simulasi penceritaan ini dengan serangkap pantun. Di langit ada pelangi, tidak ku hitung warnanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.